Bab ke-88 Bab sembahyang 5 waktu itu adalah penghapus dosa-dosa jika seseorang itu mengerjakannya pada waktunya dengan berjemaah atau tidak. Ini sama ada dengan berjemaah atau tidak. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa katamu sekiranya di hadapan pintu seseorang daripada kamu ada sungai. Dia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Masihkah ada lagi kekotoran melekat di tubuhnya?" Mereka, ini para sahabat menjawab, "Sedikit pun tidak akan ada lagi." Baginda terus bersabda, "Begitulah perumpamaan sembahyang 5 waktu. Allah hapuskan dengannya dosa-dosa." Jadi dalam hadis tadi kan kita baca, "Ma taqulu dhalika yubqi min darani." Qala fa dhalika mithlu salawat. Yang lebih tepatnya mathalu salawat. Mathalu salawatil khams. Bukan mithlu, itu yang lebih tepatlah. Seperti mana biasa kitanya kalau dalam terjemahan itu kan tidak panjang sebut sanad dia, cuma kita berpada dengan menyebutkan dengan sanadnya atau dengan isnadnya. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, sahabat lain. Mana dengan sanadnya atau dengan isnadnya tu inilah. Mana Ibrahim, apa ni, Imam Bukhari ni hadis nombor 497 ni, sebelum Ibrahim bin Hamzah tu Imam Bukhari lah. Hak tidak tulis Imam Bukhari lah tu. Maksudnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini daripada Ibrahim bin Hamzah. Jadi lengkap lagi nama dia gitu-gitu ditulislah. Meriwayatkan daripada kami. Ni ada terjatuh. Katanya Ibnu Abi Hazim itu orang panggil nama kunyah. Kalau Ibnu Abu gitu, Ibnu Abi Hazim, anak ayah Hazim. Jadi anak tu pun tak tahu juga nama. Ayah Hazim tu pun namanya sendiri tu pun tak tahu juga. Gitu. Ada pesen dia lagu tu guna tu. Jadi Ibnu tu anak Abi Hazim itu namanya Abdul Aziz. Abu Hazim, ayah Hazim, nama Abi Hazim ialah Salamah bin Dinar. Salamah tu nama lelaki, bukan nama orang puan. Kalau kita ni Selamah ni tak? Mana orang Tina. Adapun bini Nabi tu kan Ummu Salamah tu Salamah, mak Salamah anak dia tu jantan, bukan Tina. Ummu Salamah tu dah lah, boleh juga. Kalau Tina pun boleh juga. Nama tu ada kadang-kadang seperti kita lah, bahasa Melayu kan, ada guna untuk orang lelaki pun ada juga, orang puan pun ada juga. Nama tu setengah-setengah nama. Misalnya kita kata kau dia
Azmi ada orang kita Azmi nama Tina, Azmi nama lelaki pada juga. Seperti itulah ni pun boleh, tidak salah dari segi kaedahnya kalau nak bubuh nama orang Tina Salamah, tidak salah. Dan Ad-Darawardi, ni yang panggil nama nisbah. Orang kita tak guna cara lagu tu. Nama nisbah orang panggil. Nama nisbah ni lagu mana? Sebab kita hak mana-mana orang Kelantan lah. Al-Kelantani. Tu. Orang Kelantan. Orang Kelantan. Ad-Darawardi ni orang Darawar. Nama tepat. Itu. Kadang-kadang disebut nama tepat gitu, nisbah, dikaitkan dengan tempat begitu. Macam Al-Malizi, orang Malaysia. Gitu. Nama dia sebenarnya, sebab tu kita bubuh tu, Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid. Meriwayatkan kepada saya, haddathani Ibnu Abi Hazim wad-Darawardi. Kata siapa? Kata Ibrahim bin Hamzah tu. Sikit lah, kadang-kadang kita tengok sikit, mulai juga biar tahu. Kepada saya, siapa kata? Ibrahim bin Hamzah tu kata. Jadi Ibnu Abi Hazim dan Darawardi tu meriwayatkan kepada saya. Hani ni kata meriwayatkan kepada saya ni berdasarkan riwayat Abi Dzar. Berdasarkan riwayat Abi Dzar kepada kami, bukan kepada saya, kepada kami. Abi Dzar tu, Abi Dzar mana? Bukan Abu Dzar sahabat Nabi muda. Abi Dzar pemilik nuskhah kitab Sahih Bukhari, pemilik salah satu nuskhah kitab Sahih Bukhari. Jadi kitab Sahih Bukhari ini disalin daripada anak murid Imam Bukhari, nama Firabri. Lepas tu ramai lah yang salin daripada dia. Yang salin daripada dia bawah-bawah tu termasuklah Abu Dzar, nama dia. Daripada Yazid, iaitu Ibnu, jadi makna kalau kepada kami, situ ada beza tu. Kalau kepada saya, mana ketika demo orang ni, dua orang ni cerita ni kepada dia seorang. Kalau riwayat Abu Dzar tu mana bukan dia seorang aja, dia terima hak ni. Tapi ramai, ada beberapa orang. Itu maksud kami. Iaitu Ibnu Abdullah bin Al-Had. Kalau nak bui kemah, nak bui lengkap kan, kena buat gini lah. Min tu meninggal lah, mati pada tahun 139 Hijrah. Kita boleh tahu kedudukan masa dia tu. Kalau hak detail lagi tu, detail lagi lah, panjang lah cerita dia tu, tiap-tiap seorang perahu gitu. Jadi rasanya tidak perlu lagi hak tu, tidak perlu lagi gitu. Daripada Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim ni ramai nama Muhammad bin Ibrahim, tapi hak ni At-Taimi. Sebab tu perlu sebut. Cara riwayat hadis dia kena sebut. Daripada Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ni anak Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi tu, Abu Salamah. Daripada Abi Hurairah, bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi itulah sanad Imam Bukhari untuk hadis ni. Sini kita baca sini. Jadi hadis 497 tu Ibrahim bin Hamzah tu, siapa dia kata gitu? Imam Bukhari kata. Sesoalnya Imam Bukhari kata hadis ini saya terima daripada Ibrahim bin Hamzah, dia daripada ni seterusnya lah. Jadi hal tidak disebut sebelum setiap hadis tu, hadis nombor berapa-berapa pun Imam Bukhari lah. Jadi kita sebut, cuba tengok tadi, dengan sanadnya Imam Bukhari.
dengan sanadnya. Hak ni lah hak sebut tadi. Ini sanad dia nya. Ibrahim bin Hamzah, Ibnu Abi Hazim dan seterusnya. Itulah sanad. Mana saluran riwayat kita panggil sanad tu, mana saluran riwayat. Hadis ni Imam Bukhari ambil melalui saluran riwayat orang ni. Cerita Demon ni lah orang ni, perawi-perawi. Jadi dengan sanadnya tu maksudnya hak ni. Satu mana ni? Satu lagi, bila kita kata dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada orang ni, maksud dianya saya sendiri. Saya yang mengajar ni maksudnya. Sebab kita ada sanad. Kita ada sanad. Jadi dengan sanadnya, saya kata dengan sanadnya tu sanad tok guru saya. Jadi tok guru tu dia ada sanad siapa ke sini lah. Siapa kepada Bukhari. Siapa kepada Bukhari tu sanad tu baik terang. Sebelum pada tu sanad serupa. Jadi mana-mana pun daripada awal sampai akhir ni kitab Bukhari ni, sanad tu lah hak bawa daripada Bukhari. Siapa ke Bukhari tu sanad yang sama. Sanad yang sama. Dan sanad ini daripada tu guru kita sampai kepada Imam Bukhari. Itu satu saluran orang panggil, satu saluran. Banyak lagi dalam dunia ni. Berapa banyak? Tak kira. Tak kira lah berapa banyaknya. Itulah sanad. Maksud sanadnya tu kita tak saya sebut dah. Cuma mula-mula kalau ada ni risalah ni hak mula-mula nota 1 mula-mula, situ saya sebut. Sanad tu sampai kepada Imam Bukhari. Daripada tu guru kita sampai kepada Bukhari. Lepas tu bila sampai kepada Bukhari tu serupa hak dalam kitab ni lah. Serupa dalam kitab lah. Berbeza lah daripada situ. Mengikut hak serupa hak dalam kitab. Tapi nak sampai ke Bukhari tu serupa ya. Jadi tak perlu diulang dah. Jadi dengan sanadnya, maksudnya dengan sanad tu guru saya tu sampai kepada Imam Bukhari. Hak daripada Imam Bukhari ni serupa ada dalam kitab ni, seterusnya sampai akhir kitab lagu tu lah. Itu maksudnya. Jadi dalam setengah-setengah kitab dia sebut wabi sanadihi wabil isnadil madhkur. Itu kalau dalam bahasa Arab dia sebut begitu. Maksud dia hak tu dah tu. Kalau kita baca kitab misalnya Irsyadus Sari karangan Qastallani syarah Bukhari ni, semua setiap permulaan hadis dia sebut wabi sanadihi. Maksud dia ada sanad dia. Dia ada sanad dia. Sanad tu guru dia siapa kepada Bukhari. Kita kena faham gitulah bila baca kitab hadis. Bisanadihi dengan sanadnya, sanad tu guru dia. Saluran lain. Ini saluran lain. Jadi beribu. Ada sanad. Tak kira lagi hak ngaji sebab kita ni. Hak ramai-ramai ni kita ada sanad. Tak apa, boleh pakai. Sebetulnya boleh pakai. Cuma kebetulan orang yang mengajar tu dia terima dengan bersanad. Kalau tak ada sanad pun boleh pakai sebab Quran. Sebab Quran itu tak ada sanad pun boleh pakai isi dia gitu. Tak ada sanad kan. Tapi kedudukan hadis ni dia kurang daripada Quran, di mana Quran tu tak perlu kepada sanad langsung. Hadis ni perlu nak tengok juga. Nak tengok juga. Jadi nak tengok tu dalam kitab boleh tengok. Sekadar tu. Jadi kena faham dulu. Sebab apa ya bila kita bacakan ni, kalau hadis ni 497 ni hak Arab dia haddatsana. Sebelum itu kita kata dengan sanadnya bisanadi wa bisanadihi qala haddatsana. Itu buat waktu buat. Atau wabil isnadil madhkur qala haddatsana. Gitu. Dengan sanad yang tersebut dahulu di permulaan kitab dahulu. Dia yang itu guru saya meriwayatkan dengan sanad dia. Ada dah sanad tu sebut tu. Tu buat. Tapi buat pun kita baca semua. Sebut semua. Sebab kalau bila kita terjemah dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Tu rekah tu. Dengan sanadnya tu maksudnya merujuk kepada Imam Bukhari sanad ni. Ataupun salah lagi. Dengan sanadnya yang di guru saya
menerima hadis ini sampai kepada Bukhari. Gitu. Jadi kita sebut sama. Itu kaedahnya baca hadis walaupun tak ada tulis. Kalau dalam kitab seperti kata tadi Irsyadus Sari karangan Qastalani, memang dia ada tulis. Dalam kebanyakan kitab tak ada tulis. Tak ada tulis pun kena baca. Suppose ini tak ada qala, tapi kita kena baca. Bila kita baca wa bi sanadihi qala haddatsana Ibrahim bin Hamzah qala haddatsani. Ni di sini dia bubuh qala. Dalam kebanyakan kitab tak ada bubuh qala. Dia adanya haddatsani saja. Jadi kalau tak ada qala, kita kena sebut juga. Itu kaedah je. Kena sebut juga. Dan seterusnya lah. Kalau ada haddatsana atau haddatsani atau akhbarana, sebelum dia tu kena sebut qala. Mengikut kaedahnya gitulah. Walaupun tak ada. Kalau sebelum annahu qala annahu qala annahu qala sami'tu, dia kena ada bubuh sami'tu pula. Itu mengikut kaedah nak baca hadis. Kaedah nak baca hadis. Kepada orang apa tak perlu mana tu. Tak perlu mana. Tapi kepada orang ngaji memang perlu lah. Mana dia nak tambah sami'tu, mana dia nak tambah qala, mana dia nak tambah wabihi qala haddatsana, wabihi qala haddatsana, tu di permulaan saja. Tengah-tengah tu qala saja. Gitu cara dia je. Kalau baca lagu tu, mana jaga adab betul lah tu. Jaga adab dan tertib yang sepatutnya mengikut kaedah pengajian ilmu hadis. Gitu. Jadi Imam Bukhari dengan sanad dia ambil daripada Abi Hurairah. Kita tengok dalam banyak juga kitab kan, dia hanya menyebut sahabat saja. Misalnya kitab Mishkat, kitab Riyadhus Salihin, kitab Bulughul Marah, biasa dia tersebar umum di kalangan kita kan. Dia tak ada sanad ni. Dia tu sahabat lain. An Abi Hurairah misalnya. Gitu. An Abi Hurairah. Jadi lepas tu dia bubuh, dia royak lah di hujung dia dalam kitab mana, muttafaqun alaih ke atau rawahu Abu Daud ke, dia royak. Jadi kita nak tahu sanad kena tengok dalam kitab asal. Hak tu orang panggil kitab hak lagu ni orang panggil tajrid. Tajrid itu kitab yang tak ada sebut sanad dia. Itu orang panggil tajrid. Selagi kalau ada hadis-hadis yang nampak bulan hak tu lebih kurang dekat, dia buang hak tu. Dia ambil hak asas saja. Itu orang panggil mukhtasar. Mukhtasar bahasa kita, mukhtasar juga kan. Mukhtasar. Mana kitab yang diringkaskan. Mana tak cukup semua tu. Misalnya kitab Bahrul Madhi, yang disyarah apa ni, Syekh Marbawi, syarah Tirmizi. Dia syarah tu kitab Tirmizi hak sepenuhnya selengkapnya ke? Tidak. Dia syarah atas mukhtasar dan tajrid. Gitu. Kitab mukhtasar dan tajrid Sunan Tirmizi. Mana kitab tu reka ada beberapa tempat dia dibuat. Tak ada. Kadang-kadang hukum Tirmizi tak ada sebut, perawi-perawi tak ada sebut, tak ada lah. Dia hanya sebut perawi dari kalangan sahabat saja orang datang. Orang lain-lain tak ada sebut. Lepas tu komentar Imam Tirmizi terhadap hadis tu, dia royak perawi ni gini kaedah, tak ada sebut. Tak ada sebut. Hanya betul-betul isi dia saja. Betul-betul isi dia saja. Itu orang panggil kitab tajrid. Jadi kita kena tahu juga waktu tu. Kena tahu juga kitab tajrid lagu mana, mukhtasar lagu mana. Setara tu pun dia buat dalam bahasa Melayu satu sumbangan yang besar lah. Syekh Marbawi, memang dia orang ke depan sikit. Masa zaman dia tu kaum Melayu, Arab Melayu tak ada lagi, dia buat dah. Syekh Marbawi. Lepas tu dia buat syarah Tirmizi tu. Syarah Tirmizi Bahrul Madhi tu 9 jilid. Dia dalam bahasa itulah syarah Melayu paling banyak. Sebenarnya 9 jilid. Dan tak ada orang lain buat lagi tu.
Walaupun dia syarah tu syarah kepada Mukhtasar Sunan Tirmizi dan Tajrid Tirmizi, setara tu dah panjangnya. Lepas tu kalau nak bahas hak panjang-panjang lagi, jadi panjang lah. Hak tu yang jadi banyak kitab tu, banyak jilid tu. Pasal nak bincang belaka panjang. Cuma dia, cara dia lah, saya tengok Bahrul Madhi ni, cara dianya, dia lebih menekankan kepada fiqh Syafi'i. Sebab mungkin dia fikir sasaran dia tu, hak dia nak tuju ni masyarakat ni, hak lebih ramainya yang mengikut Syafi'i. Jadi dia lebih tekan ke situ. Dia tidak bahas panjang lah. Apa ni, dari sudut mazhab lain, dalil hak lain, dia tidak bahas panjang. Dia hanya lebih banyak tekan kepada Syafi'i. Seolah-olahnya itu salah satu kitab fiqh Syafi'i. Cuma fiqh sunnah, fiqh yang berasaskan sunnah. Tetapi perbahasan dia, dia pergi mengikut kaedah Syafi'i juga. Tak apalah, ke mana-mana pun dia telah buat sesuatu yang orang lain tidak buat. Jadi syarah Bahrul Madhi itu dia syarah kepada Mukhtasar dan Tajrid Sunan Tirmizi, bukan Sunan Tirmizi yang lengkap. Yang lengkap tak ada. Yalah, hak kita cuba buat tu kira hak berdasarkan hak lengkap lah, sepenuhnya lah. Kalau jadi kan, alhamdulillah lah, mulai benar. Kalau jadi siapa habis kan, mudah-mudahan gitu, tolong doa pakat-pakat. Kalau jadi, makna waktu memang kita syarah Tirmizi sepenuhnya, bukan Mukhtasar, bukan Tajrid. Jadi Nabi SAW, riwayat daripada Abi Hurairah bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa katamu sekiranya di hadapan pintu rumah lah seseorang daripada kamu ada sungai, dia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari, masihkah ada lagi kekotoran melekat di tubuhnya? Nak ada lekat lagi? Nabi kata, kalau depan pintu rumah dia tu ada sungai, apa mandi 5 kali saya. Sahabat kata tak ada lekat gapo dah. Kalau lagu tu tak ada lekat gapo dah. Nabi SAW pun kata, hal lagu tu lah perumpamaan sembahyang 5 waktu. Allah hapuskan dengannya dosa-dosa. Bila kita sembahyang, dosa-dosa kita tu terhapus. Seperti mana kalau ada sedikit sebanyak melekat di tubuh kita, kekotoran tu dia akan hilang dengan sebab kita mandi pula 5 kali sehari. Itu yang ringkas. Hak tu je hadisnya. Tapi oleh kerana hadis ni Imam Bukhari ambil dan dia buat tajuk, situ jadi panjang dah lah. Jadi panjang selalu. Kalau semata-mata hadis tu saja, tidaklah sepanjang mana perlu bincang. Tapi oleh kerana Imam Bukhari buat tajuk dia apa dia? Tajuk tu dia faham daripada hadis ni lah. Tajuk tu dibuat berdasarkan kefahaman dia terhadap hadis ni, iaitu bab sembahyang 5 waktu itu adalah penghapus dosa-dosa jika seseorang itu mengerjakannya pada waktunya, sama ada dengan berjamaah atau tidak. Itu tajuk dia. Jadi kalau kita perhati tajuk tu, sembahyang 5 waktu, memang kelebihan dia menghapuskan dosa. Tapi dia sebut kalau sembahyang dalam waktu, kalau tidak sembahyang dalam waktu, lagu mana soalan? Langsung tidak menghapuskan juga sikit-sikit. Tidak seperti kalau kita sembahyang dalam waktu. Dia timbul persoalan. Lepas tu dengan berjemaah atau tidak. Jadi dia nak ayat, apa dia nak ayat? Kira-kiranya mengikut fahaman dia nya, sembahyang 5 waktu ni, kalau kita sembahyang seorang pun dia menghapuskan juga dosa. Sembahyang ramai-ramai pun menghapuskan juga. Tidak kata baru menghapuskan dosa ni kalau sembahyang dengan berjemaah baru menghapuskan dosa. Tidak. Lepas tu dosa tu menghapuskan dosa-dosa. Dosa mana? Dosa berapa? Pula ada beberapa perkara lah. Ada beberapa perkara. Tak apalah. Di situ ada nota tajuk bab di atas dengan lengkap seperti yang tersebut itu
adalah berdasarkan riwayat Kushmayhani. Riwayat inilah yang dipakai dalam Sahih Bukhari, cetakan India dan Pakistan. Dalam kebanyakan riwayat, ia hanya terhenti setakat kafaratul lil khataya. Tajuk ni tak serupa dah. Kalau tengok nuskah ni gini, nuskah ni gini, nuskah ni gini. Hak ni serupa kita pakai ni. Hak ni dalam cetakan India dan Pakistan, dan kebanyakan nuskah Sahih Bukhari lagu ni tajuk dia. Lengkap lagu ni. Tapi setengah-setengah adalah banyak juga riwayat ia terhenti setakat kafaratul lil khataya. Sekat tu tajuk. Yakni sembahyang 5 waktu itu adalah penghapus dosa-dosa. Selebihnya tak ada. Sekat tu. Riwayat ini dipakai oleh Al-Kirmani, Al-Qastallani dan lain-lain. Hak setakat kafaratul lil khataya tu siapa pakai? Ni demo ni. Di pensyarah Bukhari belakang, tetapi kitab Bukhari hak depan dia tu kitab hak mana? Kita boleh tahu dia pakai hak ni. Dia pakai dia tak serupa. Seperti gini lah. Kalau kita kata dalam Quran, ada setengah-setengah tu Quran dia pakai surah Ghafir, ada setengah-setengah pakai surah Mukmin. Lagu tu ni pun lagu tu tajuk lagu ni. Ada yang lagu tu tajuk. Sementara dalam riwayat Al-Asili dan Abi Dzar pula, di sini langsung tidak ada bab. Kosong sini, tak ada tajuk. Langsung tidak ada tajuk. Sini. Jadi hak ni gapo dia di riwayat Al-Asili Abi Dzar. Mana nuskah dia lah, berdasarkan nuskah dia. Hak dia ambil daripada apa dia Firabri. Itu nuskah tu. Tak ada langsung berdasarkan hak dia. Apa gitu berlaku? Yalah bukan sampai gitu, dia tak ada cetakan. Kalau ada cetakan ni pun dia beza edisi pertama, edisi kedua, edisi ketiga dan seterusnya, ada beza sikit sebanyak. Sebab pengarang dia tu tukar. Dia rasa tak sedap sini dia tukar, ubah. Ataupun dia buang, dia masuk ke dia banyaklah yang berlaku. Orang yang awak kerja menulis dia tahu. Jadi kita nak pakai hak mana? Nak pakai hak mana? Hak itulah. Apa ni, berdasarkan kebanyakan ulama, dia kata nuskah ni lebih sahih, lebih kemah nak banding dengan nuskah-nuskah lain. Misalnya nuskah Mustamli ke, tu lebih kemah, lebih sahih nak banding dengan hak lain. Dan dia banyak hak berlakunya bukan setakat tajuk ni saja, beza. Kadang-kadang isi hadis. Misalnya tadi haddatsani, kalau dalam riwayat Abu Dzar haddatsana. Tu kalau kita kata sana, dalam hadis tu pun ada beza juga. Dalam hadis tu ada beza juga. Keadaannya serupa dah. Kalau kita kata dengan orang-orang yang baca Quran, dengan mengambil kira-kiraat, mengambil kira-kiraat, berdasarkan kiraat ni gini macam dia. Ada hak ni berdasarkan kiraat ni tak ada, berdasarkan kiraat ni tak ada titik, kiraat ni ada titik, ni titik atas, ni titik bawah. Jadi ada benda lagu tu lah. Dia ada benda lagu tu. Tapi ialah itu pendapat masing-masing. Bagi sayanya tidak begitu. Kalau setahu tu je Quran ni dia lebih kurang hadis lagu ni, berdasarkan beza nuskah tu jadi lagu tu. Tapi hak orang yang pegang itu dia kata gitu. Kalau kita tajuk kalau lagu tu lebih kurang lah Quran ni dengan hadis aja. Lebih kurang lagu tu. Sebab ada beza. Beza tu bukan di sini saja, sini siapa ke matan tu teks asal beza. Cumanya ialah jawapan masing-masing tu ada, masing-masing yang pegangan tu ada cara dia, ni pegang ada cara dia. Dia kata mutawatir kau gapo kau tak apalah tu.
riwayat mereka berdua ini dipakai oleh Ibnu Battal dan pengikut-pengikutnya. Ibnu Battal tu pensyarah Sahih Bukhari juga. Dalam nuskah dia pakai nuskah Bukhari tu tak ada tajuk ni. Tak ada. Di dalam nuskah yang dipakai Hafiz Ibnu Hajar, di sini hanya terdapat bab tanpa tajuk. Bab saja. Babun tulis gitu. Tajuk tak ada. Gitu pula. Menurut Hafiz Ibnu Hajar, tajuk bab ini lebih khusus berbanding babus salah kafarah yang tersebut sebelum ini. Dan sebelum ni, risalah yang kedua dulu, nota yang kedua, ni nota yang ketiga dah kan. Mawaqitus salah 3, mawaqitus salah 2, mawaqitus salah 1. Asalnya sana ada bab as-salah kafarah, bab sembahyang itu penghapus dosa. Ya, ni pun bab sembahyang 5 waktu tu penghapus dosa juga. Imam Hafiz Ibnu Hajar kata ni lebih khusus. Sebab sebelum pada ni tu tajuk tu sembahyang umum, tak kira sembahyang 5 waktu ke tidak 5 waktu. Ni khusus dengan sembahyang 5 waktu. Itu sebagai penghapus dosa. Lebih khusus. Sebab apa? Dia kena royak gitu. Takut-takut orang kata jadi bulan dah tajuk Imam Bukhari. Dah kalau sembahyang tu menghapuskan dosa, sembahyang 5 waktu tidak menghapuskan dosa? Tentulah menghapuskan dosa. Dia masuk dalam sembahyang dah. Sembahyang 5 waktu ni pun. Apa ya sebut suku pulaknya? Macam bulan tajuk tu. Sebab ni orang bahan ni kitab Bukhari. Sebab Imam Bukhari macam dia iltizam dia tidak akan buat tajuk yang berulang. Maksud dia sama, tak boleh pergi. Sama betul-betul. Tak ada lagu tu. Dia janji dah. Kalau rupa dia tajuk tu sama sekalipun, makna dia tidak akan sama. Kena ambil tahu hak tu lah. Jadi hak ni lah ke mana? Kalau orang kata dah ada dah tu, hak ni awak mari awak ke dia pula. Jadi jawabnya, hak ni lebih khusus daripada hak dulu. Sebut kalimah waktu ni kerana keistimewaan dia. Kerana keistimewaan dia. Mana disebut pula secara berasingan. Kalau kita kata sembahyang itu menghapuskan dosa, pada hak tu lah termasuk juga sembahyang 5 waktu. Jadi nampak sembahyang 5 waktu ni serupa dengan hak lain-lain lah juga. Begitu. Serupa tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ar-ruh tu Jibril maksud dia. Tidak Jibril ni malaikat juga. Apa ya selepas sebut malaikat tu sebut pula ar-ruhnya. Ayatnya dia tu istimewa, patut disebut semula. Peranan dia besar, lebih daripada hak lain-lain. Sebab itu disebut semula. Padahal sebut masuk dalam malaikat tu. Apa juga sini. Dalam bab as-salatu kaffaratun dahulu, kalau nak kira masuk dah sembahyang 5 waktu. Tapi apa sebut pula? Sebab nak menarik perhatian kita kepada kedudukan sembahyang 5 waktu ni yang tidak sama dengan hak lain-lain. Baiklah, kalau kita kata hak dulu menghapuskan dosa juga, hak ni menghapuskan dosa juga, jadi dosa mana? Dosa mana? Hak tu Tuhan tidak royak kita. Nabi tidak royak kita. Boleh hapus tu hak lagu mana? Supaya kita kata kekotoran lah. Kalau pinggan makuk, kita kata orang duduk dapur tu lah, nak cuci dia dengan sabun. Itulah yang menghapuskan kekotoran, sabun. Kalau nak cuci buku, kita kata rabah. Salah ke apa kalau tulis dengan kalam tu? Kalau benda-benda lain, minyak gas kau kita kata tak? Kena cak kau, kena apa-apa lah. Jadi benda yang menghapuskan itu tidak sama, dan benda yang dihapuskan juga tidak sama. Cuma yang hak ni menghapuskan hak mana dengan tepat tak boleh nak ayat. Cuma ada dah isyarat dahulu, ada dah dalam nota dahulu. Kita tengok situ. Isyarat tu ada dah. Hak lagu-lagu ni dia boleh menghapuskan dosa-dosa jenis lagu ni. Lebih dekat ke situlah. Jadi kita tak boleh kata dah menghapuskan. Hak ni apa yang menghapuskan pulaknya?
Apa bezanya? Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Kalau kita kata menghapuskan kekotoran di kain sekalipun, tidak sama. Bukan semuanya boleh dihapuskan dengan sabun. Setengah-setengah tu tak hilang dengan sabun pun. Jadi hak itulah kedudukan ibadat-ibadat yang tertentu sebagai kafarah itu dia berbeza-beza. Sebab tu dia sebut banyak. Dan kekotoran itu pula banyak bentuknya. Jadi kita kena buat macam-macam lah. Tak boleh buat satu perkara lah. Tak boleh kata semaya saja. Memanglah ada kelebihan menghapuskan dosa. Takut-takutnya dia menghapuskan dosa jenis ni saja, jenis yang lain tidak. Jadi untuk menghapuskan segala bentuk dosa kita, kita kena buat macam-macam kebaikan, amal ibadat. Puasa kau, sedekah kau, ngaji Quran kau, iktikaf kau, ikutlah banyak lagi kan amal ibadat ni. Kebajikan banyak. Jadi semua tu menghapuskan dosa belaka. Cuma nak dengar pasti hak mana yang menghapuskan dosa kita, Tuhan tidak beritahu saja. Dengan tetap tidak. Secara umum saja, seperti sebelum pada ni, Imam Bukhari bagi tajuk innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebajikan menghapuskan kejahatan tu. Kebaikan menghapuskan kejahatan. Apa bentuknya kebaikan? Dalam hadis dia sebut, orang tu ambil air sembahyang, orang tu pergi sembahyang berjemaah sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebaikan yang menghapuskan dosa dia. Dosa dia tu apa dia? Kita sudah jumpa dah sebelum pada ni, iaitu dia siung orang perempuan, seorang sahabat. Jadi kita tahulah, oh dia menghapuskan dosa jenis lagu ni. Kena tahu lah. Gitu. Oleh sebab itu tidak berlakulah pengulangan tajuk bab. Tidak berlaku pengulangan tajuk bab di sini. Takut-takut kita kata, oh sudah berlaku pengulangan lah tajuk. Hak tula. Tidak gitu. Orang-orang yang menerima tajuk bab ini lengkap seperti di atas, terbahagi kepada dua kumpulan pula. Jadi orang hak terima lagu ni tajuk dalam Sahih Bukhari, kiranya hak ni hak paling kemah, kira-kiranya kalau kita terima hak ni, lagu mana, apa maksud dia? Ada dua kumpulan. Ada dua kumpulan. Pertama ialah kumpulan yang menganggap sembahyang 5 waktu itu baru menjadi kafarah apabila ia dikerjakan dalam waktu-waktunya. Ada kata begitu. Kalau buat dalam waktu, kalau di luar waktu tak ada. Lepas tu apa faedahnya? Faedahnya lepaslah tanggungjawab kita. Tu jelah. Orang panggil sembahyang juga, tidak kata tak sembahyang langsung walaupun qada. Dari segi tanggungjawab kita tu lepas. Tidak kata orang ni tak sembahyang, tidak nama lagu tu lah. Cuma dari segi khasiat dia hak lain tu tak dapat. Tak dapat. Sebab kita kata kita buat ubat kau, kita buat vitamin kau, gapo kau, orang-orang farmasi tu, jadi dia ambil pati daripada buah, dia ambil goni. Dapat waktu saja. Hak lain dia tak dapat. Hak lain dia tidak dapat. Gitu. Tapi dia ambil setakat mana hak dia perlu lah. Pati dia tu setakat mana hak dia perlu. Pasal apa? Nak boleh makan apa nama dia, orang sakit 10 butir buah 5, mutah. Jadi dia kata nak khasiat tu daripada bahan ni hak ada dalam tu, kita ambil hak tu. Jadi satu pil tu sama dengan 10 butir dah. Tidak pernah makan. Dari satu segi ya. Dari satu segi ya. Tapi dari segi yang lain, berapa banyak benda-benda kelebihan-kelebihan lain, khasiat-khasiat lain yang tidak diketahui atau telah diketahui waktu terbuat. Berapa banyak. Begitulah juga ni pun lagu tu. Memang dapat dah sebahagian kalau kita buat di luar waktu, tapi tak dapat semua. Antara hak tak dapat je ke dia sifat menghapuskan dosa tu, hak tu tak ada. Dari segi lepas tanggungjawab, ya, lepas tanggungjawab, ya. Kedua ialah kumpulan yang menganggap sembahyang 5 waktu itu tetap menjadi kafarah, sama ada ia dikerjakan secara berjamaah atau secara bersendirian. Dia bagi kot tu.
Jadi tajuk bab Imam Bukhari ni bukan nak ayat semaya dalam waktu kau tidak dalam waktu, tidak nak ayat tu. Dia nak ayat je di sini semaya 5 waktu ni menjadi kafarah. Tak kira sama ada seseorang tu semaya seorang diri atau dia bersemaya berjemaah. Jadi bermakna kalau mengikut istilah istilah orang ngaji kitab lah, dia kata idza sallahunna li waqtihin, apabila dia mengerjakan pada waktunya. Ini qaid, dipanggil qaid. Apabila kalau ni dia panggil bukan qaid ihtirazi tetapi qaid ittifaqi. Tu mengikut kaedah di mana usul lah, kaedah usul. Jadi di sini orang panggil qaid ittifaqi, bukan ihtirazi. Ihtirazi maknanya supaya golongan pertama tu pegang. Dia kata baru dia menghapuskan dosa kalau buat dalam waktu. Kalau di luar waktu tak dapat. Itu kalau dia bersemaya dalam waktu ni orang panggil qaid ihtirazi. Maksud dia gitulah. Tapi kalau kita kata qaid ittifaqi sahaja, jadi hak Imam Bukhari nak sebenarnya nak ayatnya semaya 5 waktu itu menghapuskan dosa sama ada ia dilakukan dengan berseorangan ataupun dengan berjemaah, tak kira. Jadi hak ni memanglah semaya 5 waktu dia orang semaya dalam waktu dia, takkan semaya di luar waktu dia. Waktu mestilah ada waktu. Sebelum pada ni ada beberapa bab dah yang semuanya menyebutkan terikat dengan waktu tu. Apa lagi orang panggil semaya 5 waktu, semaya fardu, lagilah terikat dengan waktu dia tu. Hak tu tak payah sebut dah. Cuma sebut sini sajalah, sebut sebab hak maklum dah. Hak maklum dah. Bukan nak ayat baru jadi menghapuskan dosa kalau dilakukan dalam waktu. Cumanya kita kata kalau melakukan dalam waktu tu kira-kira je lebih kuatlah kuasa dia menghapuskan tu nak banding dengan di luar waktu. Tidaklah kata kalau orang semaya 5 waktu ni di luar waktunya, yang ni dalam bentuk qada, dia tidak menghapuskan langsung. Kalau lagu tu lebih lagi semaya lain lah. Sebab semaya lain menghapuskan dosa, dia tak ada ayat dalam waktu ke tidak waktu. Semaya 5 waktu baru ada kelebihan dia tu kalau buat dalam waktu. Jadi makna kurang semaya 5 waktu daripada hak lain kalau begitu. Takkanlah semaya 5 waktu ni kurang daripada hak lain. Hak Nabi terima benar naik langit. Hak lain tidak begitu. Takkanlah setara tu je. Dia pergi kot tu. Sebab tu dia jadi panjang dia. Kalau bahas tajuk dia tu jadi panjang lah. Sebab dia ambil kira kaedah lah. Ni qaid gapo? Qaid ihtirazi ke qaid ittifaqi. Kita nak tahu qaid ihtirazi ke ittifaqi kena ngaji suku pun. Kalau pandai nahwu saja tak ada. Pandai bahasa Arab saja tak ada lagi. Dia kena ngaji suku pun. Sebab tu kata bila dia buat tajuk dia kena guna banyak ilmu, banyak lalu macam-macam ilmu, kena guna banyak alat saja baru boleh faham. Baru boleh faham. Penulis lebih bersetuju dengan pendapat kumpulan kedua atas alasan bab sebelumnya, iaitu bab as-salatu kaffara, meskipun tidak mengandungi qaid, yakni ikatan yang tersebut di dalam bab ini, iaitu jika seseorang itu mengerjakannya pada waktunya. Namun tentulah qaid itu ada juga di sana. Sebab sembahyang ni walaupun kata tidak berkait dengan waktu 5 waktu ataupun mana, hakikatnya dia ada berkait juga dengan waktu. Kalau kita kata sembahyang malam, sembahyang malam kait juga lah tu dengan waktu lah tu, tak kait tengah hari pula. Kata nama lagi salatul lail, sembahyang malam, waktu lah terikat juga walaupun tidak setara sembahyang 5 waktu ni. Sembahyang qabliyah sebelum, dia selepas dia kait dengan waktu juga. Sembahyang tahajud dia berkait dengan waktu juga. Lepas tidur maksudnya, lepas tidur tengah malam. Sembahyang witir selepas isyak tu itulah waktu dia. Kau mana-mana pun. Lepas tu ada sembahyang mana-mana tak boleh buat lepas asar. Itu waktu yang tidak boleh. Mana selain daripada tu waktu dia lah. Kan terikat dengan waktu juga. Sebab itulah Imam Bukhari pernah buat tajuk
sembahyang itu menjadi penghapus dosa, dan dia tidak sebut. Kalau dibuat dalam waktu, sudah tentu ada waktu dia. Dia kira gitu, tak payah sebut, sudah tentu ada waktu dia. Kalau tidak, apa tujuannya? Namun tentulah qaid itu ada juga di sana. Kalau tidak, apa tujuannya Bukhari meletakkannya di bawah kitab waktu-waktu sembahyang? Dia kata sembahyang itu kafarah. Tak ada sebut waktu. Tapi kan Imam Bukhari sebut hak ni tajuk dia di bawah kitab cara ke waktu. Dan bila cara waktu, hak ni pun dia kait dengan waktu lah juga. Tu cara dia. Maknanya cara halus benar. Nak faham Bukhari itu, sebab itulah ulama kata hak boleh faham Bukhari ni dia kena orang alim. Orang alim baru boleh faham. Orang biasa tak boleh faham. Yalah sungguh. Ngaji boleh. Bila kita royak kat kita tu, nampaklah. Boleh agaklah. Payah katlah dah. Supaya kita kata tepat dalam lah. Orang nyelai, dia padah dah. Nyelai pak ke bawah. Kita tak apa pandai, cuba. Tak ada sampai ke bawah, lemah dah. Naik lah, dah tak ada. Lagu tu. Cuma kita boleh duga, payah katlah nak sampai ke bawah tu. Benar katlah. Boleh duga lah. Bila ngaji ni terang. Bila terang dah. Kalau tak terang langsung, nak tahu mana dah. Dalam ke tidak dalam. Pas tangan mana, susah ke tidak susah tu. Jadi dengan mengaji ni kita boleh tahu. Tu kelebihan. Nak kata bila ngaji ni, di tempat lain boleh guna pula, guna kaedah ni. Tak boleh, dia kena ngaji kau ni. Tak boleh. Sebab itulah yang jadi masalah kan. Kadang-kadang timbul pokok anti hadis ni sebenarnya dia tidak mengaji. Jadi dia ingat kesana bukan. Kalau tidak, apa guna orang ngaji sampai puluh-puluh tahun. Bodoh sangat kau buat waktu tu. Ya kita tak payah guru pun boleh faham dah. Jadi imam-imam besar ni memang maklum bijak. Setara bijak tu pun ngaji banyak tahun. Khusus. Kena faham gitu. Patutlah jadi ikut lain pun. Jadi tersasul tu ya ledah lah. Sebab tak kena cara. Bab kelebihan bersembahyang pada waktunya yang baru lepas sebelum ini. Fadlis salah li waqtiha. Sebelum ni. Dalam notah sebelum pada ni, sebelum ni. Jadi bab 87 maksudnya. Ni 88. Juga jelas mengandungi qaid itu. As-salah fadlis salah li waqtiha. Dia sebut situ. Kira-kira je kalau berdasarkan nuskhah hak tidak ada tajuk ni, maka hadis ni masuk bawah waktu lah. Kelebihan bersembahyang pada waktunya termasuk bawah waktu. Bila termasuk bawah waktu, bermakna jelaslah sembahyang 5 waktu ni kan memang ada waktu dia. Dan kelebihan dia apa? Dapat menghapuskan dosa. Jadi duduk bawah tu, bawah tajuk tu. Jadi kalau ni orang boleh tahu, senang kan? Edisi baru tu banyak pula tu. Orang boleh tengok lah. Kalau dulu anak murid ni mari kata. Jadi Imam Bukhari dia tidak duduk setempat. Dalam sejarah dia tu, perjalanan dia mengembara mencari ilmu tu, sampai akhirnya dia balik tempat dia pula. Banyak negeri dia pergilah. Jadi orang hak jumpa sini dengan dia, terima dengan dia tu lah. Sebab tu jadi beza tu. Terima dia akhlak, orang pun salih dengan dia. Salih dengan anak murid dia. Salih supaya dengan dia, ada dengan dia. Imam Bukhari pergi lain, dia adalah tokok tambah dia baiki gitu gini. Orang lain pula ambil. Tu yang jadi beza nuskhah ni. Itu sebab jadi beza riwayat dan nuskhah tu. Dan boleh katakan mana begitu payah zaman itu. Bukan spoiler ni. Payah nak kapal terbag ni. Meta. Sabarlah. Kalau kita learn ni. Dia bila pesah tak jumpa. Pang mati tak jumpa dah. Lepas tu nak tahu lagu mana baik kau tidur nak telefon tak boleh tidak serupa zaman kita zaman dia. Jadi itu sebab jadi berlaku beza nuskhah ni. Itulah sebab. Walau bagaimanapun
Kalau ada kau tak ada kau mana-mana. Bila orang perhati tu nak memang hebat dia, kau mana-mana. Ada maksud dia di sebalik. Kalau tak ada tajuk ni, dia masuk bawah tu. Kalau masuk bawah tu, jadi makna lagu mana? Ada makna juga. Tetapi jika diambil kira riwayat Al-Asili dan Abi Dzar, di mana menurut riwayat mereka berdua di sini langsung tidak ada bab, maka hadis di bawah bab ini akan berada di bawah bab sebelumnya, iaitu bab fadlis salah liwaqtiha. Kalau begitu, benar jugalah pendapat golongan pertama tadi. Betul, kedua-duanya betul. Kalau mengambil kira tu, boleh pakai, tak apa. Habislah situ. Ini cerita nuskhah, beza nuskhah. Sebab itulah dalam setengah-setengah nuskhah tu kan dia kurang banyak, sampai 200 hadis kurang daripada nuskhah lain. Sebab tu kita kena beringat, kadang-kadang dalam Bukhari pun ada apa yang ada yang dipertikaikan oleh ulama Bukhari, kepada orang biasa ni dia kata Bukhari tu sahih, betul belaka, tak ada salah, betul belaka sepuluh Quran lah. Silap besar kalau lagu tu, silap besar. Kalau kita ngaji molek, baca syarah-syarah hadis, memang jumpa banyak. Apa yang jadi orang dia kata ada, boleh jadi kira-kiranya Imam Bukhari bila-bila tu dia mikir dia jadi buat apa tu jadi dalam nuskhah orang dia tak ada tu. Dia kadang-kadang kerja menulis ni buat kadang-kadang cadanya nak baiki, lepas tu terlupa tak terbaiki. Cadanya nak buat zaman dulu pula payah nak cari mana, dah banyak jilid begini mana dia nak cari mana waktu tu. Benda tu tersebar dah. Kemungkinan tu kalau kita letak depan, senanglah nak terima ada perbezaan, apa ada yang dipertikaikan. Hak orang kata tidak ada yang dipertikaikan, hak mana? Hak tu kena ambil kira belakang. Lepas tu Nabi SAW mengumpamakan sembahyang 5 waktu ni dari segi menghapuskan dosa serupa dengan orang yang mandi sungai 5 kali sehari. Dari segi kekotoran dia tu hilang, lebih kurang lagu itulah. Jadi sebagaimana mandi itu dia dapat menanggalkan debu-debu, hak cemar-cemar apa tu, begitulah juga dengan sembahyang. Dia dapat menghapuskan benda-benda tu lah. Walaupun kita kata benda tu tidak besar, tidak sebelah mana pun, tapi misalnya coreng muka nak masuk majlis, malu juga masuk majlis, nak kecek depan orang kan, tak kena tu kalau tu. Kita berasa aib, berasa kurang, berasa tak kena, walaupun benda tu tak ada sebelah mana. Itulah orang panggil dosa kecil tu. Dosa kecil tak ada sebelah mana pun malu, tak kena, salah juga. Mana kita nak bersih. Sebab itulah dalam Islam ni dia ajar ambil air sembahyang, nak menghadap Tuhan. Apa maksud? Maksudnya nak mati tu, sebelum mati tu nak taubat, biar bersih, biar tak ada gapo pun muka ni basuh, biar tak ada orang kotor muka ni, tak ada malu kita nak jumpa Tuhan. Tangan tak ada, semua tak ada, semua anggota tu tak ada. Itulah maksudnya. Jadi sebab tadi lah. Lepas tu kalau lebih parah lagi, tidak sakit, tidak lelah, tapi teruklah nampak. Misalnya saya ni mari sini, dah cukup misal sebelah, jangan kan boleh kecek depan orang, misal sebelah dah. Tak sakit, tak ada lelah, tak ada besar, tapi tak kena juga, malu juga kita dengan ada hak tu, nak pergi jumpa orang. Walaupun ada hak salah kecil-kecil, malu nak pergi jumpa Tuhan. Orang nampak belakang pada masa nampak kita, lagu ni cemar sini, sebab budak-budak beringuh lah, banyaklah tempat hak cemar. Begitu. Perumpamaan. Itu bagi yang keempat, nota 897, muka surat 723 tu.
perumpamaan atau tasbih dalam bahasa Arab dia sebut tasbih yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ialah tasbih tamthil orang panggil. Ini tasbih tamthil. Tasbih ni banyak pula. Dia bahasa Melayu, saya tak jumpa kaedah lagu ni. Ahli bahasa Melayu apa tak buat mana-mana ahli bahasa tu lah. Kita ni tidak ahli bahasa. Ahli bahasa tu apa dia tidak buat, sedangkan benda ni penting ni, benda ni ada ni, tak memang nak guna tapi tak ada kaedah. Orang panggil gapo kan lagu ni. Tapi kalau bahasa Arab dia ada tasbih tamthil, tasbih gapo dia baligh, tasbih mufassal, tasbih mujmal, tasbih gapo dia ada. Kalau lagu ni gini, kalau lagu ni gini, kalau lagu ni gini. Dia ada kaedah tu, nama-nama dia. Misalnya kita kata engkau laksana bulan. Misalnya kita kata laksana tu laksana macam seperti bok hak tula lah, hak tula. Itu perkataan yang menunjukkan serupa. Seperti macam engkau laksana bulan. Jadi engkau tu apa? Ni ayat dia apa dia? Ini tasbih. Tasbih. Sebab kita membandingkan, menyerupakan engkau tu dengan bulan. Jadi engkau tu orang panggil gapo? Musyabbah. Bulan tu orang panggil gapo dia? Musyabbah bi. Umpama tu gapo dia? Adat syabah dia panggil. Cuma di situ dia tak ada sebut dari segi mana supaya bulan tu. Tak ada sebut. Wajah syabahnya tak ada sebut. Bila gitu dipanggil tasbih gab. Ada juga ada sudut keserupaan, tapi perkataan yang menunjukkan serupa tu tak ada. Misalnya lembu. Lembu, betul tak? Bahasa lembu kita kata dah. Jadi hak tu gab dia. Jadi kita nak umpama tu belaka tu. Umpama tu perbandingan belaka tu. Kadang-kadang tak ada. Ada so. Lembu. Ya, Sopa lembu tak ada. Lembu tak ada. Lembu saja ada. Itu gapo dia? Dia ada tu, sepatutnya kena ada kaedah tu. Kadang-kadang yang diumpamakan tak ada, yang diumpamakan dengannya ada. Tengok bulan tu kita kata dah. Mana maksud kita tengok dia hak serupa bulan. Dia tu tak ada. Jadi benda-benda lagu ni banyak dalam bahasa Arab, dalam hadis-hadis, dalam Quran banyak. Kalau kita tak faham hak ni, susahlah. Tasbih tamthil ni lagu mana? Jadi sudut keserupaan tu dia ada banyak. Ada banyak perkara. Bukan banding orang tu muka dia dengan bulan saja. Muka so, bulan so. No. Bandingkan satu dengan satu, tidak. Tapi bandingkan satu suasana, kalau kita kata suasana tu gini. Ada beberapa lah suasana tu. Dengan satu suasana lain. Suasana lain. Banding tu umpama tu dengan suasana yang lain. Ada beberapa perkara juga di situ. Jadi ni orang panggil tasbih tamthil. Kalau begitu tasbih tamthil. Tasbih tamthil ni kalau kita gambarkan jadi comel lah, nampak beberapa perkara tu lah. Misalnya di sini seorang yang mandi, seorang yang mandi di sungai. Dia sungai ada air, sungai tu ada batu-batu, tepi dia tu ada tebing dia tu dan sebagainya, ada banyak lagi. Tu kan beberapa perkara tu. Beberapa perkara tu. Orang yang melakukan dosa, macam mana dia melakukan dosa? Patut berapa dosa? Tidak semesti satu, banyak macam. Itu beberapa tu dibandingkan dengan beberapa yang lain. Itu orang panggil tasbih tamthil. Banyak dalam Quran apa masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara misalnya. Itu tasbih tamthil. Perbandingan mereka seperti orang yang menyalakan api pada waktu malam. Bila Allah menghilangkan cahaya tu dan sebagainya dan seterusnya, ni gambaran satu suasana yang terdiri daripada beberapa perkara. Banyaklah umpama kita masuk dalam tasbih tamthil.
Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita, misalnya. Itu tasbih tamthil. Jadi satu kerja juga kena ngajinya. Nak boleh tentu. Bukan tasbih tu banyak kan. Ni tasbih gapo ni dah pula. Dia kena guna ilmu. Ilmu tu balaghah. Ilmu balaghah. Perbandingan orang yang menyembah selain daripada Allah, banyak Tuhan-Tuhan serupa dengan laba-laba yang buat sarang dia. Laba-laba sebenda perihal dia membuat sarang tu. Lagu mana tengok? Lagu itulah orang yang menyembah selain daripada Allah, kira-kiranya untuk menyelamatkan dia, membantu dia, ada faedah lah untuk dia. Tapi faedah dia tu setakat mana? Setakat mana? Nyamuk boleh lekat lah situ. Kabur tak lekat, pecah habis. Itu perbandingan satu keadaan dengan satu keadaan. Banyak sangat hak lagu ni. Jadi hak ni pun gitu juga. Perihal orang yang mandi sungai, dia sebelum nak mandi sungai dalam kepala kita kan, kita nampak mesti dia pecah baju. Kira-kiranya. Ataupun kalau dia tidak pecah baju, dia pergi tempat tokoh, tempat dalam ke tak? Dalam kepala kita tak ada gambaran suasana. Air tu jernih kau kotor kau. Banyak kan? Sungai tu jauh daripada rumah dia ke, jauh dekat rumah dia ke. Ni satu suasana. Gambaran perbandingan satu suasana dengan satu suasana yang lain. Dilihat dari sudut yang lain pula, ia merupakan tashbihul ma'qul bil mahsus. Yang ini mengumpamakan atau membandingkan sesuatu yang hanya dapat ditanggap oleh akal dengan sesuatu yang dapat dikesan dengan deria lahir. Satu perkara pula, sudut lain pula. Ini orang panggil tashbihul ma'qul bil mahsus. Ni kita banding, Nabi banding ni, banding benda yang tak ada, tak boleh nak pegang, tak boleh nak tengok, tak nak, benda hanya boleh ditakul saja, boleh dipikir dengan akal saja. Tapi dibandingkan dengan sesuatu yang nyata, yang boleh dikesan dengan deria lahir kita. Misalnya kita kata dosa. Dosa ni boleh pegang, boleh tengok, tak apa. Tapi kita faham kan, dosa tu benda lagu ni. Dosa benda lagu ni. Dosa tu dibandingkan dengan kotoran di tubuh kita. Kotoran di tubuh kita. Jadi dosa sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dikesan dengan panca indera kita. Nabi SAW membandingkannya dengan mahsus, dengan benda yang dapat dikesan, dapat dilihat, dapat dirasa, sungai. Ataupun kekotoran, kalau kita kata kekotoran tadi, kita boleh tengok, boleh kesan, boleh jamu, ada bau kadang-kadang. Itu benda mahsus. Bandingkan sesuatu yang tidak merupakan benda dengan benda. Gitu. Apa? Nak suruh nampak lah. Nak suruh nampak. Sebab kita kata ilmu itu cahaya, kejahilan itu kegelapan. Ataupun kita kata ilmu itu seperti cahaya. Ikutlah. Kan dia ada perumpamaan, ilmu apa dia? Boleh pegang, boleh tengok. Maknanya benda makul, hanya dapat ditanggap dengan akal. Cahaya boleh tengok, boleh tengok cahaya, nampak. Itu mahsus. Banyaklah yang seumpama itu. Cara dia, walaupun kita tengok dia buat perbandingan orang mandi sungai je dengan orang berdosa sembahyang gitu, tapi dah halus cara dia. Itulah seorang Nabi kecek. Lagu itulah dia beza dengan orang biasa kecek ni. Setiap dia kecek tu tak, kalau nak kira dari sudut ilmu, ahli ilmu ni tengok sudut ni dari segi balaghah saja ni, tasbih saja dua sudut boleh tengok. Satu tasbih tamthil, yang kedua ni tasbih al-ma'qul bil mahsus. Maknanya halus, seni sangat. Kata Hafiz Ibn Hajar, golongan Murji'ah menjadikan zahir hadis ini sebagai hujah mereka tentang terhapusnya segala dosa, baik kecil maupun besar, dengan sebab perbuatan-perbuatan baik seperti sembahyang 5 waktu. Itu kata puak-puak Murji'ah. Puak-puak Murji'ah ni dakwa Islam juga.
Tapi kurang ada dalam masyarakat kita. Ada atas nama jemaah, atas nama kumpulan, nak menghidupkan fahaman dia, tak ada. Tidak sumpah misalnya kita kata Syiah ke, itu wujud, ada, pengikut dia, kerja dia, usaha dia, suruh cara dia, orang ikut cara dia tu ada. Ni tak aliran sesat seperti juga, tapi ia tidak wujud dalam bentuk kumpulan. Pernah wujud di zaman dahulu, tapi secara individu ada. Paklah ni, pak bila-bila apa ada lagu ni. Hak dakwa Islam. Gapo dia cerita demo ni. Murji'ah ni dia kalau buat dia alah kesenang lah, alah kesenang. Buat sikit ya, habis misalnya ni. Dosa besar, dosa kecil, apa berlaku. Mudah, senang. Kalau kita buat dosa, tak ada terjejak apa. Amalan kita hak baik tak ada terjejak. Jadi orang Islam ni, dia ada Islam sebutir tu, Islam tu dah tak masuk neraka. Pak bila dia jahat lagu mana, tu faham pokok ni. Lepas tu tak ada kena-mengena perbuatan kita dengan kepercayaan kita. Kalau kita percaya Tuhan tu Islam ni betul, lepas tu kita semua berhala, angguk-angguk gitu depan berhala pun tak jadi syirik. Sebab tak ada kena-mengena tu. Dia tidak boleh menjejaskan akidah dalam hati. Berapa ramai orang lagu tu kan. Dari segi amalan tu ada, dari segi kumpulan yang nak menegakkan fahaman tu tak ada nampaknya. Ni pokok Murji'ah. Dia kata ada hadis ni, hadis ni membandingkan dengan sungai. Sungai ni dia menghapuskan, kalau nak kira hak besar tu lah, kau dia hapusnya. Misalnya kita kata lekat apa ni, lekat apa ni plastik ko, lekat kertas ko, gapo ko besar-besar. Bila kita duduk dalam sungai, hak tu yang mudah hilangnya, kata dia. Hak kecil tu kau payah hilang, hak halus-halus tu. Hak daki-daki boh tiok gapo tu payah hilang dah. Hak duduk lekat-lekat luar ni, bulu air kau gapo mudahlah, kata dia. Jadi hak besar tu kata dia, kau mudah hilang lagi, kata dia. Dengan semua ayat lagu ni. Jadi dosa kecil tu, kalau dosa besar pun boleh hilang, dosa kecil kan kau boleh hilang. Kau tu dia faham dia. Sedangkan jumhur ahli sunnah berpendapat amalan-amalan baik seperti itu hanyalah dapat menghapuskan dosa-dosa kecil sahaja. Dosa kecil ya, amalan-amalan hak lagu ni kalau dosa besar kena taubat. Hak ni tak payah, dia perbuatan kita sendiri itu sudah merupakan penghapus dosa tu. Tak ada niat pun. Tak ada niat. Kita niat nak buat ni, nak suruh hapus dosa. Tak ada niat pun dengan sendiri, automatik jadi. Tapi kalau dosa besar tak boleh. Dia kena bertaubat secara sukun, berasingkan. Alasan mereka ialah hadis-hadis mutlak seperti ini seharusnya dipakai dengan makna hadis-hadis lain yang muqayyad, yakni yang berkait. Ini alasan ulama-ulama kita ahli sunnah lah. Kalau hadis yang umum lagu ni nampak macam boleh hapus belakang, kita tak boleh pakai umum tu. Kita tengok hak lain. Hak lain, dalil lain menyebutkan dosa-dosa kecil ni baru dihapus kalau kita menjaga diri daripada dosa-dosa besar. Kita mengelak diri daripada dosa-dosa besar, barulah dia menghapus. Sebelum pada ni kita sudah ada ayat hadis gaponya, antaranya tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum, antaranya ayat tu. Buat mari dah dulu. Kalau kamu menjaga diri, mengelak diri daripada dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan kafarahkan, hapuskan dosa-dosa sayyi'atikum, kecil kamu. Jelas dalam ayat. Dosa kecil ni baru Tuhan hapuskan bila kita jaga diri daripada dosa besar. Dia Tuhan janji nak hapuskan dengan syarat tu. Jelas. Jadi dengan sebab itulah kita kata hak sini sembahyang 5 waktu ni pun memang menghapuskan. Tapi yang dihapuskannya ialah dosa kecil, bukan dosa besar. Kaedah yang disebut Hafiz Ibn Hajar itulah yang diguna pakai oleh kebanyakan tokoh-tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah
di mana mereka mengatakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang penghapusan dosa-dosa secara mutlak seperti di dalam hadis ini seharusnya dihadkan setakat dosa-dosa kecil sahaja. Ini kerana terdapat sekian banyak dalil lain lah, seperti yang kita sebut tadi, antaranya di bawah nota 881 dan 890 yang lalu. Kita sudah bincang dah situ. Tengok situ lah pula. Jika difikirkan kepada kekotoran yang mungkin ada di tubuh seseorang yang hendak mandi itu pula tidak sama dan berbagai-bagai bentuknya, tentulah dapat kita simpulkan bahawa bukan semua kekotoran dapat dihilangkan dengan mudah. Yang dapat hilang dengan mandi semata-mata tanpa menggosok badan dengan bersungguh-sungguh dan menggunakan sabun misalnya, hanyalah kekotoran-kekotoran seperti debu, peluh dan sebagainya. Okay? Cuba fikir mula. Betul Nabi tak ada royak dosa besar, dosa mana dengan jelas. Tapi kadang kalau kita mandi sungai, atau mandi gap, kita tak gosok gap. Tak gosok gap. Maka mandi saja. Cuba air saja. Duduk bawah payung hujan tu saja dah. Misalnya kita kata hilang setakat mana? Kalau di tubuh kita tu macam-macam kekotoran. Ada hak jenis melekat kuat, ada hak jenis mudah tanggal. Kalau sekadar kita mandi gitu saja, hak Nabi royak ni mandi sungai. Dia tidak royak gosok kau gapo, tak royak. Keadaan orang mandi tidak sama. Keadaan cemar kekotoran di tubuh tu pun tidak sama. Jadi sepatutnya tidak bolehlah kita kata semua kekotoran boleh hapus dengan semata-mata mandi gitu. Itulah logik ahli sunnahnya. Kita kena tahu juga logik ajaran kita tu. Ajaran kita. Jadi sepatutnya ada benda-benda yang memang boleh kita pergi tahan tubuh kita saja di air yang berlari tu di sungai tu, dia boleh hapus. Setengah-setengahnya tidak begitu. Tidak boleh hapus. Jadi begitulah juga dengan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ada yang hapus dengan semaya tu saja, ada yang tidak. Dia kena buat lagu lain lagi. Adapun kalau kekotoran yang melekat di tubuh itu kekotoran yang berat seperti cat dan daki mati, daki mati misalnya, sudah tentu ia tidak akan tanggal dengan mandi semata-mata. Jadi kenapa perbandingan yang Nabi buat tu setakat mana kita boleh faham dia dapat menanggalkan segala-galanya. Ya sahabat kata kalau lagu tu tak ada tinggal gap pun, tak ada tinggal gap pun tu gap apa maksudnya? Segala dosa kau kecil-kecil. Kita kena tengoklah. Kalau debu memanglah sungguh hilang begitu, kita hayal gitu hilang dah. Peluh hilang. Jadi begitu juga dengan dosa. Sepatutnya dosa yang lagu tu lah yang hilangnya. Apa ya nak kau kata segala dosa boleh hilang? Sebab Nabi buat banding dengan mandi. Mandi tu kita fikir dia lah, tengoklah boleh tanggal semua benda ke? Dia tidak royak mandi ni pakai sabun, kau mandi ni gosok. Tak royak. Dia mandi saja. Lepas tu kita kena fikir sendiri kadang orang mandi tu lagu mana. Semua orang mandi tak ada 5 minit. Semua orang mandi sejam 2 jam. No. Beza. Nya beza. Sekurang-kurang tubik tu tangan dia jadi kecut dah. Jadi biru, dah sejuk. Sekurang-kurangnya ada beza. Bahkan ia tidak akan hilang dengan menggunakan sabun sekalipun. Ada kalanya. Ada kalanya kekotoran di tubuh kita. Jadi daripada perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas itu tidak seharusnya difahami bahawa amalan-amalan seperti sembahyang 5 waktu dapat menghapuskan segala dosa. Tak boleh faham gitu. Salah. Puak-puak murjiah tu salah lah, puak-puak salah lah. Keadaan orang yang mandi juga tidak sama. Ada yang mandi sekadar mengangkat hadas kalau ia berjunub, atau sekadar menyejukkan dan menyegarkan badan kalau ia tidak berhadas. Ada sekadar tu ya orang mandi. Sudah tentulah kesan mandinya tidak sama dengan mandi seseorang yang menggosok badannya dengan bersungguh-sungguh, ditambah pula dengan menggunakan sabun dan lain-lain lagi, berbagai pencuci lain. Lagilah bersih lah. Kita kata kalau dia duduk sungai tu, duduk cari mana tempat cemar, hak ni tak tanggal dengan hak ni, ambil hak ni, gosok dengan hak ni, boleh. Itu yang kita kata innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebajikan atau kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Kita tak tahu hak mana, hak semaya kau hapus ni. Ada hak semaya tak boleh, tidak hapus, bukan jenis sesuai dengan dia. Dia kena puasa. Sebab tu dia kena buat, kita dianjurkan buat macam-macam kebajikan tu, macam-macam ibadat
macam-macam kebaikan tu. Sebab kekotoran yang ada di tubuh kita ni pun macam-macam. Tak boleh kita kata sembahyang saja sudah boleh hapus semua. Tak. Sebab kita tengok benda yang pencuci ni, sifat dia tidak mencuci semua benda kekotoran. Hak ni cuci hak ni, hak ni cuci hak ni. Gitulah juga hak ni pun. Sebab itulah kita tengok banyak dalam hadis dia royak hak ni pun menghapus dosa juga, hak ni pun menghapus dosa juga. Kita kata apa yang menghapus dosa berlaku. No. Jadi dosa mana nak ada lagi? Kita kena faham sifat dosa, keadaan dosa seperti keadaan kekotoran yang melekat di tubuh kita tidak sama. Gitu. Bagaimanapun ia pasti dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Ke mana-mana pun tu ialah kalau mandi biasa pun. Demikianlah terselah kebenaran pendapat jumhur ahli sunnah yang dikemukakan tadi. Menurut As-Sindi, sebabnya perumpamaan sembahyang 5 waktu dengan sungai yang dikemukakan oleh Rasulullah itu dipahami ulama sebagai menghapuskan dosa-dosa kecil sahaja, ialah seperti mana sungai dapat menghapuskan kotoran luaran sahaja. Ia tidak dapat menghilangkan kotoran dalaman. Begitulah juga dengan sembahyang 5 waktu. Ia hanya dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang kesannya tidak melekat di dalam hati. Hakikat ini dapat difahami daripada sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan dosa-dosa kecil itu keluar menerusi hujung-hujung anggota wudu. Apabila seseorang berwudu, ia mengalir keluar bersama-sama air wudu. Berikut ialah hadisnya. Sindi pendapat dia kok tu. Sindi ni orang bisa lah. Orang Pakistan. Sindi sebab kata tak adilah Kelantan ni orang Kelantan. Sindi orang Sind. Sind tu nama satu negeri di Pakistan. Sebab kita Kelantan. Faham gapo tu. Di Sind. Sindi tu seorang alim besar, ulama hadis. Dia nampak kok tu. Dia bagi pendapat dia. Dia mana semaya-semaya dia dapat menghapuskan dosa hak luar. Hak luar. Pemandi sungai tu kan dia dapat menghapuskan hak luar. Hak dalam tak. Hak dalam tak apa. Jadi dosa hak luar ni kan dekat di luar saja ni, itu sifat dosa kecil. Dan dia walaupun kita buat tu dengan sengaja, dengan niat, dengan gapo, tapi dia tubik keluar, dia ditubik. Macam antibody, kita lah tolak keluar penyakit tu. Macam tu lah. Mana kadang orang Islam ni hadisnya. Kita ambil maksud dia. Ambil maksud dia. Apabila seseorang hamba muslim, yang ni orang muslim, bukan hamba saya tu tak, tapi Nabi guna hamba muslim. Noyak kita ni hamba kepada Allah. Atau katanya hamba mukmin, yang ni orang mukmin. Jangan anggap hamba saja. Lagu ni dak, hamba saya. Hak tak ada sampai ni tu. Berwudu, lalu dia membasuh mukanya, maka keluarlah daripada mukanya segala kesalahan yang dilihat dengan kedua matanya bersama-sama air atau bersama-sama titisan terakhir air. Jadi bila dia ambil sampai basuh muka tu kan tak, dosa dia tu tubik kuk mata, kuk tepi mata, kuk dagu, tubik. Tubik. Selagi ada air ni tubik, sampai hak terakhir. Jadi ada yang tubik dengan hak air hak dulu, titisan yang dulu, ada yang kemudian macam-macam. Dia tubik. Apabila dia membasuh kedua belah tangannya, keluarlah daripada kedua belah tangannya itu segala kesalahan yang dilakukan oleh dua tangannya bersama-sama air atau bersama-sama titisan terakhir air. Dia tubik. Kuk tangan ni tubik. Kita tak nampak. Kalau Tuhan nak tunjuk, memanglah dalam sejarah dalam kita ada sebut Imam Abu Hanifah sendiri pernah Tuhan tunjuk pada dia, orang ambil air semaya dalam kolah, dia cemang ambil kolah. Saja Tuhan nak tunjuk. Dia pun tak siap ambil air semaya. Orang pun tanya apa. Dia kata orang ni ada benda. Ada benda. Tuhan nak begitu. Lepas tu dia minta dengan Tuhan, tak usah tunjuk lah benda-benda lagu tu dia. Tak usah. Mengikut zahir. Mengikut zahir kan, kalau air 2 kolah kan, suci begitulah. Kalau lebih daripada 2 kolah, senang. Kalau kita tengok kau tu nampak gini, tengok kau tu nampak gini, susah juga hidup. Dah tengok orang tu makan nasi, kita nampak telur semua. Kita tengok orang tu makan ayam, tapi sebenarnya makan. Berat kalau lagu tu, jadi hak wi nampak lagu tu, kadang-kadang Tuhan wi nampak punca dia sebab dia jadi nampak tu.
Punca dia. Orang tu duduk minum air, dia duduk minum darah. Sebab apa? Punca pendapat tadi dia tu dengan memeras orang, mengisap darah orang. Jadi Tuhan pun nampak begitu ke dia. Tuhan diri tak ada seragam apa. Hak je minum tu. Kadang-kadang kalau Tuhan nak tunjuk, dia boleh buat lagu tu. Dia nampak begitu. Dia nampak punca dia. Punca dia. Rezeki dia hak dia minum air hak sedap tadi, jus tadi tu, puncanya adalah haram. Isap darah kan hakikatnya. Jadi kalau Tuhan nak tunjuk, boleh. Bila tunjuk kan nampak lagu tu lah. Jadi tubik kau tu. Apabila dia membasuh kedua belah tangannya, tadi, apabila dia membasuh kedua belah kakinya pula, keluarlah segala dosa. Segala dosa ni maksudnya dosa kecil lah. Hak tubik luar. Hak luar ni dia sekali dengan air, hak dia hilang sekali dengan air ni kan, hak lekat luar, hak tubik luar. Hak duduk di luar ni sifat dosa kecil. Keluarlah segala dosa yang dilakukan oleh kedua belah kakinya bersama-sama air atau bersama-sama titisan terakhir air, sehingga dia keluar dalam keadaan suci daripada dosa-dosa. Maksud dosa-dosa ni sepuluh kata tadi lah, dosa kecil lah. Cindy kata kita tahu mana dosa kecil sebab dia tubik keluar dan dia hilang dengan air semaya gitu. Kok luar? Kok luar? Itu sifatnya. Orang-orang hak mengaji perubatan kesihatan apa, dia kata betul dia ni. Walaupun ayat tentang air semaya, tapi cara tubik penyakit tu, tubik penyakit tu setengah-setengahnya dia tubik, dia pergi ke ujung-ujung anggota kita, dia pergi keluar ke kulit kita. Kita duduk kata lah kulit udus lah kita dah, parut dah. Hak tu mujur dah tu, mujur dia tak serai jatuh kita dah, tak serai paru-paru kita. Dia tubik luar ni, hak ni paling tak ada erga dia. Sifat dia tubik keluar, tolak keluar. Begitu juga dengan kesalahan-kesalahan kita. Sebab manusia ni Tuhan buat fitrah dia suci. Dia tak sel, tak boleh terima hak kotor-kotor tu. Hak kotor tu dia tolaklah keluar lah. Kalau hak kecil, kalau hak besar tak boleh. Ni kita tengok apa Cindy kata lagi. Adapun dosa-dosa besar, ia melibatkan anggota dalaman dan ia melekat di dalam hati manusia. Dengan sebab tu kalau mandi sunnah, hak dalam mana nak? Hak dalam perut kita tu ada najis, ada air kecil, tak hilang hak tu. Dengan kita mandi luar bersih cuci setengah mana, hak dalam boleh hilang? Tak boleh. Begitu juga dengan dosa besar, sifat dia melekat dalam. Bukan seperti dosa kecil. Sifat dosa kecil hak tadilah. Hakikat ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menggambarkan apabila seseorang manusia itu melakukan satu dosa besar, terhasillah kerananya satu bintik hitam di dalam hatinya. Inilah lafaz hadis berkenaan. Inilah hadis berkenaan. Kita ambil maksudnya. Apabila hamba, yakni manusia, bukan hamba tu mana hamba saya tu, tapi dia rajin gunakan hamba ni nak ayat nisbah kepada Allah. Dia sendiri pun hamba. Padahal bila Nabi pernah jadi hambanya, dalam Quran sendiri kata, subhanallazi asra bi'abdihi. Abdihi itu dia lah, Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Jadi hambanya siapa? Dia. Mana kita dengan Allah ni hamba, semua ni hamba, walaupun tidak hamba kepada orang. Jadi hak sebut-sebut hamba-hamba gini ni maksudnya orang Islam lah, orang yang khabar ingat Tuhan, tahu dia ni ada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Hak lagu ni bukan semua orang boleh ni hilang apa dosa gini, sebab tu dia sebut hamba. Adapun hak kafir, hak tak percaya ke Tuhan itu tidak jenis hamba tu lagu tu. Dia tidak mengaku dia tu hamba. Baiklah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktah sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi dhakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
dalam ayat tu. Bermaksud apabila hamba, yang ni manusia, melakukan sesuatu dosa. Dosa di sini maksud dosa besar lah. Terhasillah satu bintik hitam di dalam hatinya. Kalau ia berhenti, beristighfar dan bertaubat, berkilat semulalah hatinya. Dan kalau ia mengulangi semula dosa yang sama, semakin bertambahlah bintik-bintik hitam itu. Bintik-bintik hitam itulah ran yang disebut oleh Allah di dalam firman-Nya hak tadi. Bermaksud sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya. Bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran. Yang ni dosa. Hak dalam. Dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Jadi hak ni hak sifat hak dalam. Jadi kalau mandi sunnah, hak ada dalam ni tak hilang. Begitu juga dengan kita sembahyang, puasa dan sebagainya. Hak dalam juga tak hilang. Dia hilang hak tu bit luar tadi dengan amalan-amalan kita. Seperti air sembahyang dan lain-lain. Jadi hak dalam tu nak buat lagu mana? Dia kaya ada ke saat ni kan? Mana? Kalau ia berhenti, beristighfar dan bertaubat. Mana kena taubat. Barulah jadi cuci semua. Kalau tidak tu jadi cuma kalau siapa penuh hati tu hitam. Gelap perut lah orang kata. Kalau lagu tu payahlah. Tengok benda molek pun dia tidak kata molek. Benda salah tak ada gapo, buat tak ada suruh gapo. Dia kau jadi gitulah. Kau jadi kerah hati. Kalau alah molek tu letih, lemah, tak ada tenaga, ngantuk, kalau alah kau tak molek, segalah. Itu hasil dia, kesan dia je apabila bintik tu banyak di dalam hati, gitu. Jadi gitu. Nak buat benda molek tak jadi. Payahlah. Tak dapat taufik, alah ke benda molek. Tapi alah ke benda tak molek, tak payah orang anjur, dia sendiri yang menganjur. Beratlah kalau gitu. Ni lah maksudnya. Ya takut kita tu takut. Demikianlah sifat dosa besar itu. Ia menyelaputi hati manusia. Dan untuk membersihkan hati, semestinya seseorang itu bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Hafiz Ibnu Hajar menukilkan jawapan gurunya Al-Bulqini tentang satu kemuskilan yang timbul dalam bab ini, iaitu apakah yang akan dikafarahkan, yakni dihapuskan oleh sembahyang kalau diterima dosa-dosa kecil itu terhapus dengan semata-mata kita menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil ni terhapus dengan semata-mata kita menjaga diri daripada dosa besar. Tuhan janji dia nak hapus. Pas sembahyang ni nak hapus gapo lagi? Kalau katakanlah seseorang itu ia tidak melakukan dosa besar, dengan ingat, dengan sedar, dia tahu kalau dia mengelak diri daripada dosa besar, dosa kecil dia ni akan terhapus dengan sendiri. Dan kalau terhapus dah, sembahyang ni nak hapuskan gapo pula? Itu kemuskilannya. Jawab Al-Bulqini, manusia itu terbahagi kepada beberapa kumpulan dalam hal ini. Satu, orang-orang yang langsung tidak berdosa, sama ada kecil maupun besar. Sembahyang dan lain-lain amalan kebajikan menaikkan darjat mereka. Itu jawapannya. Kalau kau tak ada dosa rasul, seperti Nabi, ataupun kita katakanlah wali misalnya, memang tak ada dosa rasul, jaga sungguh, dia jadilah gitulah. Itu kesannya dengan dia semaya, dengan kata ni menaikkan darjat dia. Jadi tak solusilah kita kata. Jadi kalau tak ada dosa dah, doa dia dah. Tak apa, buat dah. Sebab apa? Bisa sangat dah. Dia kalau kata sungguh lah, tak ada sungguh, tak apa, dia jadi naik darjat. Yang kedua, orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil sahaja, itu pun tidak dilakukan mereka secara berterusan. Dosa-dosa kecil orang-orang seperti inilah terhapus dengan semata-mata mereka menjauhi dosa-dosa besar sepanjang hayat. Lagu ni lah kata, semata-mata menjauhi diri daripada dosa besar tu, dia dosa kecil dia terhapus. Mana dia ada terbuat juga, tapi tidak berterusan melakukannya. Dan dia jaga dosa besar sepanjang hayat. Setara ni pun hebat dah sebenarnya. Kalau boleh setara ni pun hebat dah manusia ni.
Yang ketiga, orang-orang yang sentiasa melakukan dosa-dosa kecil. Sentiasa, dosa-dosa kecil, orang-orang seperti inilah yang terhapus dengan amal soleh, seperti sembahyang dan puasa. Sama ada puasa itu fardu atau sunat, seperti puasa pada hari Arafah atau hari Ashura dan lain-lain. Sembahyang sunat, dan banyak lagi kebajikan atau kebaikan yang lain. Ni hak lagu ni. Orang semua dia buat dosa kecil, ada lah kok ni ada. Hak lagu ni, hak ni lah kebanyakan kita. Sebab tu Nabi SAW bagi panduan untuk hak kebanyakan. Yang keempat, orang-orang yang melakukan dosa besar dan dosa kecil, kedua-duanya sekali ada berlaku buat. Amal soleh yang dikerjakan oleh orang-orang seperti ini hanyalah dapat menghapuskan dosa-dosa kecil sahaja. Hak dosa besar tak boleh juga taubat. Tak ada kata Tuhan tak terima langsung, tak ada jalan keluar, tak ada. Kalau dia kata Tuhan mengampunkan segala dosa yang lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa lain semua Tuhan hapuskan kecuali dosa syirik. Itu dia tidak maaf. Dia tidak ampun. Tidak ampun pun. Bukanlah orang kafir tak ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Tinggal syirik tu. Tinggal. Tuhan ampunlah, terima saja. Hak kata tidak ampun saat ni kalau dia tidak bertaubat. Serupa juga dengan hal ni. Jadi nampak macam dosa kecil saja hilang. Padahal dosa besar ke mana? Tak ada jalan keluar untuk dosa besar tu hilang. Ada. Taubat. Itu taubat. Taubat sungguh-sungguh. Tuhan Maha tahu lah kita tu setara mana taubat. Dia Maha tahu. Yang kelima, orang-orang yang berdosa besar sahaja, tak ada dosa kecil dia. Lagu mana dah kita? Biarlah dia buat andaian, Orang-orang yang berdosa besar sahaja, dengan mengerjakan amal soleh, dosa-dosa besarnya yang terhapus hanyalah sekadar dosa-dosa kecilnya yang terhapus jika diandaikan ia ada. Kalau dosa besar saja, tak ada tu lah. Siapa dia lagu tu dah. Tapi kalau kita andaikan, dosa kecil tak ada. Apa ibadat dia goni tu nak hapuskan apa dia? Dia kata menghapuskan dosa besar tu, tapi tidak hapus semua sekali. Sekadar mana? Sekadar kalau dia ada dosa kecil setara mana dihapuskan oleh amalan dia tadi. Setara tu lah terhapus. Kadar tu lah. Sikit benar lah kita kata. Mana dia tak sudah juga dengan taubat. Sebab kalau selagi dia buat ibadat dia belum pasti lagi orang ni nak jadi baik. Dengan sembahyang, kau dengan puasa, kau dengan gitu gini. Kalau selagi tidak bersih, tidak ada taubat, tak ada jaminan. Dia boleh buat pula. Sebab tu kalau taubat, lama-lama dia serah malu tu. Dia akan fikir, aku minta maaf dengan orang, berapa kali orang nak boleh maafkan aku buat benda salah besar, berapa kali. Lepas dia tu gap dia sangat buat kita. Tuhan segala-galanya buat kita. Tak malu. Ni dia larang, tak boleh kau jaga. Kalau mak kita pesan jangan tengok, jangan. Ni kita jaga, boleh jaga. Apa Tuhan kita tak boleh jaga? Dia marilah lama-lama. Itu penting sebab tu dia suruh taubat 70 kali, 100 kali sehari pun dia suruh taubat. Jangan berhenti. Jangan kata Tuhan tak terima dah. Jangan kata begitu. Dalam hadis-hadis banyak benda sebut. Dia suruh taubat. Tak apa, kita ada salah tak apa. 100 kali pun, 200 kali pun, 1000 kali pun, ulama kata kena taubat. Ketika taubat tu sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh. Jadi kita melakukan dosa tak apa. Bahkan seperti baru ni ayat dah, melakukan dosa kepada kita orang biasa ni dari satu sudut ada baiknya. Tidak melakukan dosa tu bahaya sebenarnya. Seseorang boleh berasa dia besar diri dia. Dia boleh berasa dia sangat hampir dengan Allah SWT. Bahkan dia minta doa, jadilah lu. Bahaya ni lagu ni. Sebab tu Tuhan buat kita ni ada dosa. Sebab kurangnya orang kecil tu ada. Nak suruh kita ni berasa tidak Nabi. Tak boleh nak jadi Nabi ke mana-mana. Kita ada dosa. Nak jadi Tuhan, lagilah tak boleh. Jadi tak ada ni semua ni. Angin ke arah tu tak ada.
Selera ke arah tu tak ada. Sebab manusia ni boleh mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Tuhan pun boleh. Gaduh kan? Ramah hak lagu tu. Pasal apa? Dia berasa dia tu lebih sangat. Jadi molek. Bukan dalam hadis-hadis sebut Nabi royak Tuhan kata kalau manusia ni tak berdosa, dia akan hapuskan. Dan dia akan buat mari satu makhluk lain yang berdosa untuk dia hapuskan dosa. Sebab apa? Sebab menghapuskan dosa tu sifat dia. Ghafur, Ghaffar, Tawwab, Sattar dan sebagainya. Itu sifat-sifat Allah yang berkait dengan menghapuskan dosa manusia, menutup dosa manusia. Sifat tu nak guna mana? Bila nak berperanan? Kalau tak ada makhluk lagu ni, kalau sepuluh malaikat belakang, nak apa ke apa? Memang kejadian dia tidak berdosa. Binatang orang tidak berdosa. Jadi tak sempurna. Sifat Tuhan tu ada bila sifat tu akan berperanan. Kalau kita kata sifat Razak, memberi rezeki, memang ramai mana ni kita ambil rezeki dia. Ambil rezeki dia belakang ni, segala binatang, segala hidup kan, dalam bentuk macam mana. Nampak kan? Sifat dia mumi, mematikan. Mati semua kan? Nampak waktu tu. Muhyi, menghidupkan. Hidup semua, nak hari ada beranak hospital. Nampak waktu tu. Mengampunkan. Lagu mana nak ada kalau orang tu tidak berdosa dan minta ampun kan? Itulah hikmah di sebalik sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak seharusnya, tak apa. Bukan nak menggalakkan. Bukan nak suruh berasa yang tak ada gap. Jangan gitu, tak boleh. Tapi nak ayatnya hikmat Tuhan ada kaitan dengan kita, kejadian kita ni. Bila hikmat dia jadi lagu tu lah. Setengah tu ada duduk molek-molek, ada hikmat dia nak suruh tu ada tempat dalam dunia. Dia pun jadilah salah gitu gini, padahal hapsad dah. Hapsad dah. Tu setara Nabi, kita ni orang biasa. Baiklah kita berasa kita ni orang biasa, tak ada gap. Lebih baik lagi daripada kita tak ada dosa. Tapi bukan nak suruh cari dosa. Nak rayaknya tak ada terlepas kita ni daripada dosa. Bila kita khabar dosa besar, dosa kecil, kita tahu ni dosa. Nampak banyak benda kurang. Nampak banyak benda lah kurang kita. Jadi ada usaha lah untuk kita kembali kepada Allah. Nampaknya sekat tu lagi ni tak ada habis ni. Ni kesimpulan dia tu, pengajaran tu banyak juga. Sekat tu lagi dia. Allah. Kita usul soalan. Muslimat dia? Ada muslimat? Muslimin? Kenapa saudara-saudara mengajar supaya ada penggunaan satu larangan bahawa setelah Nabi Ismail ni dia tarik Bismillah dulu ada hubungan. Soalan yang baik, bagus. Sebenarnya ada hadis pun yang tak wilat tu. Yang tak wilat. Tapi ada juga hadis yang Nabi lak. Yang Nabi lak. Jadi hak ni moga dia dia berkait dengan benda maknawi lah, benda abstrak kita kata, bukan benda zahir. Jadi kalau kita lak pun tidak bermakna jadi hilang. Maksud dia nak hilang dosa. Sama ada kering, kau cepat kering, kau lambat kering, itu tak jadi masalah. Tu. Sebab Nabi SAW sendiri ada lak. Lepas dia ambil Ismail, dia lak. Boleh juga kita nak buat gitu. Kita tidak lak pun boleh juga. Yang nyatanya bila kita ambil asmaya tu akan gugup, akan bertitik air dan dia turun bersama-sama dengan air. Sama ada kita lak ke atau tidak lak, serupa. Maksudnya dah tak ada kena dengan lak tu, tak ada. Tak ada kena dengan lak tu. Lagi?
Maknanya kita sebelum gila. Ada sebab. Dia gini, dia benda khilaf. Ada yang kata tak boleh. Ada sebab, kata ada sebab, kalau lepas asal lepas subuh tak boleh. Ada yang mengatakan kalau ada sebab boleh. Tadi sebab lah. Ada sebab lah. Ada sebab. Misalnya lepas asal kita naik masjid. Bila naik masjid kan ada tahiyatul masjid. Bapa ada tahiyatul masjid dengan sebab kita naik. Jadi mengikut orang yang kata boleh tu, dia boleh lah. Termasuk orang kata boleh tu Imam Syafi'i ke apa. Sebab tu kita tengok tempat kita ni kan, orang duduk buat lagu tu lepas asar apa, orang semayang mayak ke apa kan. Sebab ada sebab. Bila ada sebab boleh lah. Tapi benda ni benda khilaf. Benda khilaf gitu. Maklumat maklumat terkini kuliah-kuliah Maulana di Kuala di Tebalu, boleh di Pak itu boleh diberi di Facebook kelab peminat Maulana Asli. Begitu ya, kelab peminat Maulana Asli dengan Menteri Kuliah kali ini kan. Dan juga malam ini sudah ada saudara keluarga Maulana akan kuliah di Hotel Al-Mansuri, seksi 13 Shah Alam sebelah stadium Shah Alam. Jadi nanti saya akan berkuliah kita kabinet majlis sampaikan ucapan dan terima kasih kepada Maulana. Kami sama-sama kita pada hari ini.